Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah audio kita dapat bersua kembali pagi ini dari daerah Tutong ya. Akan berkongsi antara pakej program yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita untuk hari ini. Dan kita kabarkan dulu keadaan cuaca di sekitar kawasan Pekan Tutong saat ini alhamdulillah dalam keadaan mengizinkan cerah ya. Mudah-mudahan semua apapun yang bis kita rancang hari ini semoga Allah permudahkan semuanya. Baik, kita akan terus saksikan Auda, satu pengisian pakej program yang akan dikongsikan hari ini. Kita akan bersama rakan tugas saya, Majdi Dr. Haji Serbini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio penonton, ketika ini saya ada membawa terkiding ni dan saya melihat ke atas jua yang mana dapat dilihat di atas satu banyaknya buah asam aur-aur. Jadi berkaitan dengan asam aur-auran ni memang ia juga sering disebut sebagai ceri Brunei. Kalau kita ni lihat juga secara lebih dekat asam aur ni berwarna merah apabila matang. Jadi sebabkan itulah antara salah satu sebab ia disebut sebagai ceri dan ia tumbuh di Kepulauan Borneo dan juga difahamkan ia ni sebenarnya berasal daripada hutan. Namun pada ketika ini ramai dah yang membawanya ke kabun, tanam di kawasan-kawasan kabun. Memang ia boleh tumbuh tu insya-Allah. Dan dilihat sini banyak asam aur-aur jadi akan dipupul ni dan ditunjukkan kepada Auda lah apa sebenarnya asam aur-aur dan apa sebenarnya ia boleh diolahkan dan sebagainya. Jadi untuk itu teruskan ke sana bersama saya. Asam aur-aur merupakan buah-buahan tempatan bermusim dan lazim ditemukan tumbuh secara liar di hutan belantara di Kepulauan Borneo. Pokoknya dapat mencapai ketinggian 10 hingga 20 meter dan mampu untuk mengeluarkan buah seawal 4 tahun selepas ia ditanam. Buah asam aur-aur juga dikenali sebagai buah ceri Brunei oleh masyarakat tempatan. Namun di negara-negara lain di Kepulauan Borneo menyebutnya sebagai buah takop-akop, kundong, mundar, asam arui-arui dan asam kandes. Saintifiknya, ia dikenali Garcinia parvifolia. Buahnya mudah membiak melalui biji benih yang mengambil masa kira-kira 6 bulan untuk bercambah. Ia tergolong dari keluarga Clusiaceae, iaitu sejenis kumpulan dari buah manggis. Ya, ada penonton, salah satu tips untuk kita ni mengambil buah asam aur-aur ialah dengan menggunakan batang kayu yang mempunyai rantingnya ataupun pengaitnya. Dan memang kita ni ketahui sebenarnya asam aur ni boleh jual jatuh sendiri kalau ia cukup matang. Tapi yang ni kita ni kan supaya ia gugur atau banyak dan dalam satu-satu masa ia gugur atau dalam kuantiti yang banyak. Jadi mudah untuk kita ni kutip menggunakan kaedah menggunakan batang kayu. Jadi macam mana itu hanya kita ni kaitkan ia di celah-celah rantingnya, kemudian di goncang-goncang dan insya-Allah banyak akan gugur tu. Sudah ada yang gugur. Ini cuba lihat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tu. Secara alaminya, buah asam aur-aur mempunyai getah buah dan oleh itu adalah disaran untuk menggunakan sarung tangan ketika memetik buah tersebut. Tambahan pula, buah asam aur-aur mudah sahaja berguguran ke tanah, terutama sekali setelah hujan atau ketika keadaan berangin. Jadi mudah dikutip buah-buah yang telah berguguran, selain boleh juga dipetik buah yang telah masak secara terus dari pohonnya. Ceri Brunei ini melalui beberapa fasa kematangan, iaitu hijau apabila masih mentah, merah kekuningan ketika hampir masak dan merah setelah matang dan benar-benar masak. Buahnya yang lazat itu tidak dinafikan menjadi antara buah-buahan yang popular dan digemari dalam kalangan warga Borneo.
Ya, ada penonton, memang tidak dinafikan asam aur-aur ni, buahnya, kulitnya dapat dimanfaatkan dalam bidang kulineri dan juga memang kebiasaannya kulitnya ni akan dijemur dahulu sehingga kering sehingga berwarna hitam dan dapat digunakan dalam pelbagai jenis masakan. Dalam bidang kulineri, asam aur-aur dapat dipelbagaikan dan kulitnya boleh dikatakan bahan alami penting dalam sesetengah masakan. Untuk menghasilkan asam kulit, perlu melalui beberapa proses seperti proses mengupas kulit buahnya yang berwarna merah. Kemudian mengasingkan isi buah ke dalam bekas lain. Seterusnya, kulit buah asam aur-aur tersebut seperti kelaziman orang tua-tua dahulunya, menyusunnya di nyiru untuk dijemur. Kulit asam aur-aur yang dijemur akan menjadi merah kehitaman dan seterusnya bertukar menjadi hitam setelah benar-benar kering. Menjemur asam aur-aur memerlukan masa yang lama untuk kering, iaitu dalam jangka masa 3 hingga 5 hari tertakluk kepada keadaan cuaca. Setelah kering, asam kulit tersebut digunakan dalam masakan seperti ikan rebus masak kunyit. Fungsi asam kulit adalah sebagai penambah perisa masam alami kepada apa jua jenis masakan mengikut kreativiti masing-masing. Tahukah Auda, selain digunakan sebagai penambah kelazatan dalam masakan, kulit asam aur-aur juga digunakan sebagai bahan cucian ikan, daging dan ayam mentah untuk membersihkan dan menghilangkan bau hanyir bahan-bahan mentah tersebut. Namun oleh kerana ia buah-buahan bermusim, maka kebanyakan orang menggunakan lemon dan jarang sekali menggunakan kulit asam aur-aur. Buah muda asam aur-aur atau yang belum matang, iaitu yang berwarna hijau atau merah kekuningan, boleh dimanfaatkan dan dipelbagaikan dalam apa jua jenis masakan seperti sambal. Sambal dari buah muda asam aur-aur ini telah lama digunakan oleh nenek moyang kita sejak dulu lagi. Antara lain kebiasaan masyarakat terdahulu mengolahkan buah asam aur-aur adalah dengan membuat jeruk buah asam aur-aur. Caranya, asingkan terlebih dahulu isi buah daripada kulitnya. Kemudian sebahagian isi buah tersebut dipotong bagi mengeluarkan rasanya saat dijeruk, manakala sebahagiannya lagi tidak dipotong. Seterusnya dimasukkan ke dalam bekas dan dituangkan air gula yang telah dimasak ke dalam bekas. Akhir sekali, tutup bekas tersebut dan dibiarkan semalaman atau setelah beberapa hari. Dalam bidang kesihatan, asam aur-aur boleh dijadikan sebagai air jamu atau minuman detox bagi kesihatan dalaman, iaitu dengan cara dicampur ke semua isi buah asam aur-aur beserta kulitnya, asam kulit, irisan serai, irisan halia dan irisan kunyit hidup, dan kemudian ditambah air sama ada sejuk atau suam ke dalam campuran tersebut. Kemudian diberi sedikit garam dan digaul rata. Jamu tersebut dikatakan boleh melancarkan aliran darah dan sebagainya. Menurut kajian, buah asam aur-aur mempunyai kebaikan untuk kesihatan oleh kerana ia adalah sumber yang kaya dengan secondary metabolites termasuk xanthones, flavonoids, benzophenones, lectins, phenolic compounds dan organic acids.
Adanya phenolic compounds adalah agen antioksidan yang kuat yang mampu menghilangkan radikal bebas bagi mencegah pelbagai penyakit seperti kanser, penuaan dan atherosclerosis. Selain berpotensi untuk merawat penyakit asma, sakit perut, demam dan sebagainya. Ya, ada penonton, buah asam aur-aura ni juga, ia dikatakan seumpama manggis. Jadi apabila dibuat research ataupun kajian lebih lanjut, rupanya buah asam aur-aura ni dalam satu keluarga dengan buah manggis. Dan ia mempunyai bau yang agak masam. Jadi saya ingin merasa, ya isinya berwarna putih. Ya, jadi ini saya akan cuba merasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Itu rasa masam-masam manis. Dan sebenarnya lebih kurang rasanya seperti manggis jua. Jadi tidak heranlah kalau disebut sebagai buah manggis jua. Ada sesetengah negara menggelar ia seakan buah manggis, tapi mempunyai saiz lebih kecil. Jadi saya harap dengan pertemuan kita pada kali ini, mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada anda dan mengenali lebih dekat lagi mengenai dengan buah asam aur-aura. Jadi sampai di sini saya hidup bersama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.